Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada semua anak-anak murid, hari ini kita belajar Bahasa Melayu tahun 6, Unit 22, Berminggu Sejahtera, satu murid, satu pokok. Kita lihat pada standard kandungan kita hari ini, menulis ulasan tentang berbagai bahasa sastra, bahan sastra dan bahan bukan sastra yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul. Standard pembelajaran, menulis ulasan tentang bahan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Kriteria kejayaan murid dapat diperkenalkan 3 ulasan dengan betul. Objektif pembelajaran pada hari ini, di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menulis ulasan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Baik, murid-murid boleh buka buku teks tahun 6, muka surat 128. Baik. Okey. Ini petikannya. Okey, mari kita baca petikan ini ikut sebutan dan intonasi yang betul. Satu murid, satu pokok. Pada hari Minggu yang lalu, murid tahun 6 Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Baling mengadakan program Satu Murid, Satu Pokok. Program itu diadakan bersempena dengan Minggu Alam Sekitar. Semua warga sekolah Jenis Kebangsaan Cina Baling terlibat bagi menjayakan program yang jom kali diadakan. Aktiviti ini diadakan untuk menghijaukan kawasan sekolah. Selain itu, udara di kawasan sekolah akan menjadi nyaman. Kawasan sekolah juga menjadi lebih cantik dan indah dengan kehijauan pokok-pokok yang ditanam. Pada hari itu, semua murid tahun 6 membawa pokok yang dibeli atau disemai sendiri. Setelah sampai di sekolah, mereka berkumpul di Dewan Utama. Cikgu Jun Hong memberikan taklimat kepada mereka agar program itu berjalan dengan lancar. Di samping itu, Cikgu Jun Hong menasihati mereka supaya berhati-hati agar tidak berlaku kecederaan. Selepas itu, mereka mula membuat lubang. Mereka memasukkan kompos ke dalam lubang itu agar pokok dapat membesar dengan cepatnya. Tanah itu juga akan subur kerana kompos bebas daripada bahan kimia. Mereka menanam pokok di kawasan yang dikhaskan mengikut kelas masing-masing. Untuk memilih pokok bukanlah mudah. Oleh itu, mereka mendapatkan nasihat daripada guru-guru dan ibu bapa. Kebanyakan pokok yang dipilih ialah pokok yang dapat meredupkan kawasan sekolah seperti pokok senang. Untuk memastikan pokok itu sentiasa subur, mereka menggunakan penghalau organik. Penghalau ini mampu menghalang serangga seperti semut dan belalang yang suka merosakkan anak-anak pokok yang baru ditanam. Setelah mereka bekerja sehari suntuk, semua pokok itu berjaya ditanam. Selepas beberapa bulan, kawasan sekolah itu menjadi lebih cantik dan udara juga nyaman. Okey. Baik murid-murid, ini dalam petikan Satu Murid, Satu Pokok, satu usaha yang murni di mana kita menanam pokok-pokok sebagai satu usaha untuk mengekalkan ekosistem kita. Ya, jadi ini salah satu program yang boleh dijadikan contoh di mana program itu dilaksanakan di sekolah. Murid-murid diberi peluang untuk menanam pokok masing-masing di sekolah. Baik, kita pergi kepada tugasan kita. Setelah kita baca petikan tadi, mari kita cari isi penting yang terdapat dalam petikan ini. Sebelum tu kita kena fokus apa yang isi penting yang kita nak cari. Baik, kita fokus kepada manfaat menanam pokok. Apa manfaatnya kita menanam pokok? Tak kiralah kita tanam di rumah, di sekolah, kawasan sekitar. Okey, kita tengok petikan tadi. Baik. Jadi, berdasarkan petikan, apa isi pentingnya? Berdasarkan manfaat menanam pokok. Apa manfaat yang pertama? Okey, tu menghijaukan kawasan sekolah. Okey, itu khusus kawasan sekolah. Kalau secara amnya, menghijaukan kawasan sekitar. Baik, isi yang kedua, udara di kawasan sekolah akan menjadi nyaman, segar. Kita dapat menghidup udara yang segar. Dan isi yang ketiga,
isi yang ketiga, sekolah juga menjadi lebih cantik bila ada pokok, ada daunnya hijau, ada bunganya berwarna-warni, jadi kelihatan cantik dan ceria. Kemudian yang keempat, meredupkan kawasan sekolah. Bila ada pokok, lagi pokok-pokok yang rindang, jadi suasana di kawasan sekolah akan jadi sejuk, redup. Makna tak adalah cahaya matahari itu memanaskan kawasan. Okey, baik. Ini ialah isi penting yang kita cari. Baik, tugasan seterusnya. Mari kita lengkapkan jadual. Okey. Baik, yang tadi isi-isi penting yang kita dapat tadi adalah isi-isi tersurat. Tersurat makna yang kita nampak, yang kita boleh baca, yang kita boleh kesan berdasarkan pemerhatian kita. Baik, isi yang pertama tadi menghijaukan kawasan persekitaran. Isi yang kedua, udara kawasan persekitaran menjadi nyaman. Ketiga, kawasan akan menjadi lebih cantik. Empat, dapat meredupkan kawasan persekitaran. Baik, isi tersirat bermaksud isi yang tak ada dalam petikan tapi kita cari, kita bina sendiri yang ada kaitan dengan isi tersurat. Baik, menghijaukan kawasan persekitaran. Apa kebaikannya? Okey, bila kawasan hijau, jadi pandangan sebenarnya jadi kita sangat baik. Dan ia sangat baik untuk kesihatan mata. Jadi siapa yang ada masalah mata, amalkan untuk lihat kawasan hijau setiap pagi. Ini dia isi tersirat. Baik, udara di kawasan persekitaran menjadi nyaman. Apa kesannya? Dapat membekalkan oksigen yang diperlukan manusia. Kita bernafas, kita perlukan oksigen. Siapa yang bekalkan? Apa yang bekalkan oksigen pada kita? Tumbuh-tumbuhan. Ya. Bila ada banyak pokok, kita akan dapat hirup udara yang segar. Hirup udara segar bermaksud kita dapat menghirup oksigen. Baik, kawasan akan menjadi lebih cantik. Bila kawasan jadi cantik, jadi kita pun akan rasa lebih selesa. Kalau di kawasan sekolah, kalau sekolah tu cantik, banyak pokok pula berwarna-warni bunganya, jadi kita pun rasa seronok, kita rasa selesa untuk belajar. Begitu juga di rumah. Kalau rumah kita cantik, bila keluar nampak pokok-pokok, rimbun dengan ada warna-warninya, secara automatik kita dapat aura positif. Kita akan lebih rasa seronok dan selesa. Kemudian, meredupkan kawasan persekitaran. Apa kesannya? Bila dah kawasan redup, seronok tak nak main, kita nak buat aktiviti di luar? Tentulah seronok sebab kita tak kena panahan matahari yang terik. Kita boleh melakukan aktiviti di luar tanpa perlu kita berjemur. Maknanya kita tak rasa panas matahari itu. Kerana apa? Kerana ada rimbunan pokok. Okey. Okey, itu untuk isinya. Sebagai ulasan, kita perlu ada kesimpulannya. Kesimpulannya, kita perlulah sedar tentang kepentingan menanam pokok-pokok di kawasan sekitar bagi mengekalkan ekosistem. Cukuplah. Okey. Okey. Jadi, murid-murid boleh salin jadual ini. Okey. Okey. Jadi, murid-murid nanti akan perlu ambil masa untuk menyalin jadual ini di dalam buku. Okey, kita terus kepada berikutnya. Bina ulasan manfaat menanam pokok. Tadi kita dah baca petikan. Kita dah kena pasti isi penting. Kita dah bina, kita dah lengkapkan jadual. Dan sekarang kita bina ulasan. Dan ada rangkanya. Okey. Kita tengok tadi kita buat isi dan kita buat pendahuluan. Kita buat penutup. Sekarang cuba kita tengok secara keseluruhannya. Okey. Pokok banyak memberikan manfaat kepada kita. Kita digalakkan menanam pokok-pokok di kawasan sekitar rumah kita. Antara manfaat menanam pokok ialah dapat apa ya? Lihat balik pada jadual tadi. Pandangan ini
Yang mana ruangan kosong tu, murid-murid perlu isi berdasarkan jadual yang telah dilengkap tadi. Jadi, cikgu harap murid-murid boleh ambil masa untuk salin dan lengkapkan. Jangan, tak perlu buang masa. Sekarang. Okey, sekarang murid boleh salin dan lengkapkan perenggan ulasan ini. Okey, boleh? Okey, cikgu beri masa pada murid untuk menyalin dan lengkapkan ulasan. Dan sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, cikgu ada 2 rangkap pantun untuk bunga mawar, bunga berduri, mekar selalu berseri-seri. Kalau belajar setiap hari, tentu akan pandai diri. Tanpa garam rasa hambar, garam habis belum diantap. Belajar bukan sebarang belajar, belajar untuk menjadi pintar. Okey, jadi itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat menyiapkan tugasan, hantar tugasan pada cikgu dan teruskan jaga kesihatan diri. Assalamualaikum.